TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita dalam Road to Success SPM 2021. Baik, kepada anda semua yang berada dekat rumah, saya berharap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Semua dah ada semangat yang luar biasa. Kita nak belajar dan juga kita nak ulang kaji sama-sama untuk Road to Success SPM 2021, yang mana hari ini kita akan belajar ataupun ulang kaji. Subjek kita adalah pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dulu zaman belajar, kita panggil PQS, kan? Pendidikan Quran dan juga Sunnah. Tapi persoalannya, siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan dulu video profil ini. Itu dia, orang berjaya memberi usaha, orang yang gagal memberi alasan. Pegangan kata-kata Ustaz Ayub tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Kif halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Kita rasa berbesar hati sebab dapat bersama dengan Ustaz Ayub pada hari ini Ustaz. Saya pun tak sabar sebenarnya nak ulang kaji balik, nak refresh balik apa yang kita belajar dulu berkenaan dengan pendidikan Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, yang mana kita nak kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan hand sanitizer ataupun gunakan air dan juga sabun. So sekarang ni Ustaz, saya nak bawa Ustaz ke meja keramat saya Ustaz. Alright. Di sini Ustaz, kita akan gunakan sanitasi tangan. Kita akan guna gel pembasmi kuman. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Ustaz dah guna, saya pula kena guna. Okey. Baik, sebab kita belum menang lagi Ustaz. Kan, so kita nak kena sentiasa sama-sama memainkan peranan supaya kes tak merebak lebih banyak ataupun menular lebih luas lagi. Baik Ustaz, bila kita dah pakai sanitasi tangan, kita dah boleh buka pelitup muka kita. Okey, Ustaz. kita buka. Okey. Bila dah pakai sangkut pula. Okey, baik. Bila dah pakai sanitasi tangan, kemudian kita memakai pelitup muka. Bila buka pelitup muka, jangan buang rata-rata lah Ustaz. Kadang-kadang kita ni suka buang rata-rata. Kan tak boleh sebab ada bakteria, ada kuman. Kalau ada kes, simpan dalam kes. Kalau tak ada, simpan dalam saku kita Ustaz. Okey, kita simpan. Simpan. Okey, kita dah simpan. Ustaz pun dah simpan. Bila cerita pasal pendidikan Quran Sunnah ni Ustaz, sebenarnya apa yang nak diceritakan ataupun nak disampaikan dalam pendidikan Quran dan juga Sunnah ni Ustaz? Terima kasih Azhar. Yep, dan untuk subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah, apa yang kita nak belajar ialah kita nak mendalami ilmu yang berkaitan yang kita akan bongkar atau kita dapati daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, yang mempunyai banyak sumber-sumber ilmu yang memang kita tak akan dapat dari tempat lain. Ya. Okay? Dan mungkin saya izinkan saya petik satu kata-kata hadis Ustaz. Yang mana baginda Rasulullah SAW ada sebut juga, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW tak tinggalkan apa-apa pada umat melainkan dua perkara. Yang pertama Quran dan juga yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita tak akan sesat untuk selama-lamanya. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika Ustaz sebelum kita nak meneruskan perjalanan kita untuk kita nak sama-sama belajar berkenaan dengan pendidikan Al-Quran dan juga As-Sunnah. So kepada anda semua, boleh get ready pen, boleh get ready buku, catatan sama-sama, kita nak catat sama-sama kejap lagi. So jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Saya sayangkan kedua ibu bapa saya kerana mereka merupakan satu-satunya ibu bapa yang telah menjaga, membesarkan dan menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada saya. Selain itu, saya sayangkan mereka kerana mereka telah memenuhi segala keperluan dan impian saya sejak kecil. Dan akhir sekali, mereka merupakan satu-satunya tempat yang paling selesa untuk saya meluahkan perasaan dan segala masalah, terutama sekali ibu bapa saya. Dan saya untuk ibu bapa ialah saya akan membanggakan mereka dengan kejayaan saya apabila besar nanti. Saya akan menanggung segala perbelanjaan mereka. Sebagai contoh, dari segi pemakanan, pemakaian dan lain-lain.
Saya juga akan menjaga mereka apabila sudah tua hinggalah ke akhir hayat. Jika berpeluang, saya akan membawa mereka menunaikan umrah atau haji di suci kota Mekah. Pada pendapat saya, kita perlulah ihsan kepada ibu bapa kita kerana mereka ialah orang tua yang perlu kita hormati, sayangi dan sanjungi. Sebagai contoh, kita tidak boleh meninggikan suara serta membantu mereka untuk memudahkan urusan. Kita memerlukan redha mereka untuk berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jika tidak, hidup kita akan menjadi susah dan kita akan sentiasa berasa tidak tenteram. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita dah tak sabar sebenarnya nak belajar subjek kita hari ini, pendidikan Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi sebelum tu Ustaz, kan sempena sambutan Hari Guru, yang mana tema untuk sambutan Hari Guru pada tahun ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu, #terima kasih cikgu. Yang mana kita di Didik TV dapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar dari seluruh negara, yang mana secara ikat dan juga secara fizikal. So izinkan saya Ustaz, saya nak pick satu untuk kita bacakan. Silakan Azhar. Baik, insya-Allah. Okey, ini dia. Cantik kat tu Azhar. Cantik Cantik. Dia punya Ustaz, dia punya dekorasi tu, dia punya design tu sangat-sangat lawa, Kreatif. warna-warni. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Dia tulis Selamat Hari Guru. So kita nak buka. Jeng jeng jeng. Itu dia, siap ada daun-daun lagi. Dia tulis Guru Pelita Hidup, Selamat Hari Guru kepada Cikgu Atikah daripada Amzar. #terima kasih cikgu. Dan katanya Pradidikku Sayang 2021. Itu dia. Belakangnya macam ni. Cantik Ustaz. Cikgu yang disuka lah tu. Cikgu favourite lah, cikgu sayangan lah ni. Ya, Tapi saya yakin dan percaya juga ditujukan kepada semua guru-guru yang ada di seluruh Malaysia. Kita hargai guru kita walau di mana pun kita berada, siapa pun kita. Baik, Ustaz, kita nak mulakan kelas. Tapi sebelum tu saya rasa kekok saya seorang Ustaz. Saya rasa saya nak ajak kawan-kawan saya sekali jugalah masuk ke dalam studio. Kita nak persilakan rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam untuk masuk ke dalam studio bersama-sama dengan saya, walaupun tidak secara fizikal tetapi kita bersama secara virtual. Okey, Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Semua ceria Ustaz? Ya, Alhamdulillah mereka ceria. Semua nampak ceria, nampak bersemangat. Dah tak sabar nak mulakan kelas pada pagi ini. Tapi sebelum tu kita nak bertaaruf Ustaz. Tak kenal maka tak cinta. Boleh tak boleh? Kita mulakan sesi taaruf kita dengan Hana Alisha lah. Boleh tak Hana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Hana Alisha binti Hazlan. Baik, terima kasih Hana. Seterusnya Raja Afrin. Silakan Raja Afrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Afrin Zulaika, binti Raja Afrin. Baik, terima kasih Raja Afrin. Seterusnya Ahmad Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Jimino. Baik, terima kasih Kamil. Seterusnya Amir Ghazi. Silakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ghazi bin Sulaiman. Baik, dan the last one, Husna Widat. Silakan Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widat Husna binti Mama Ridwan. Baik, insyaAllah itu dia. Semua pelajar-pelajar kita dah kenalkan diri. Kita dah pun nak bersama-sama. Semua ready? Kalau ready, cuba angkat double thumbs up sikit. Kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Baik Ustaz, saya tak nak lengahkan masa lagi. Saya pun nak ulang kaji sama-sama dengan diorang juga. Macam Ustaz sebut tadi, pendidikan Quran Sunnah ni penting sebab masuk periksa kalau salah jawab nanti akan kurang markah dan kita tak nak, kalau boleh sebenarnya nak lulus lah Ustaz kan. Dan the best thing mestilah nak A. So kita persilakan Ustaz untuk kongsi bersama-sama kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Azhar. Mudah-mudahan kita punya program berjalan lancar pada waktu ini. Amin. Okey, saya akan bercerita tentang tajuk pada pagi ini ialah berkaitan dengan ihsan kepada ibu bapa. Okey, ihsan kepada ibu bapa. Salah satu daripada tajuk yang ada pada tingkatan 4. Cuma sebelum itu saya nak terangkan berkaitan dengan format yang akan pelajar-pelajar kena tahu untuk
menghadapi peperiksaan. Okey. Jadi bila mereka mengetahui tentang format, mudah untuk mereka nak fokus. Seterusnya mereka dapat tumpukan bagaimana nak mencapai keputusan yang cemerlang. Itu sangat penting. Kerana itu merupakan salah satu strategi yang mereka perlu kuasai. Ya, Ustaz. Macam masuk perang, Ustaz. Ya, kan? betul. Kalau tak ada strategi, tak ada persiapan, kalahlah. Ya, kan? kadang walaupun kita tidak punya masa yang panjang, tapi kita punya strategi yang mantap, insya-Allah boleh berjaya dengan cemerlang, insya-Allah. Itu dia. Amin. Baik, Ustaz. Dan untuk PQS, dia ada dua paper atau dua kertas. Cuma kertas satu bertulis dan kertas dua adalah ujian lisan. Cuma pada pagi ini, kita akan cuba terangkan tentang ujian bertulis, iaitu kertas satu dulu. Iaitu pertama bahagian A, dia ada 20 soalan objektif dan juga bahagian B ada 4 soalan subjektif yang perlu dijawab oleh mereka. Kerana ini ataupun mereka perlu menjawab dalam masa 2 jam 30 minit. 30 minit. So maksudnya kena jawab semua soalan, Ustaz. Rasanya 2 jam 30 minit ni mereka kena jawab dengan baiklah ke semua soalan ni dengan baik, di mana dia punya jumlah markah yang diperoleh ialah 100 markah. Wow. Jadi banyak untuk mereka. Baik, Dan seterusnya dia ada 6 bidang. Okey. Cuma hari ini saya akan tumpukan kepada pengajian Al-Quran, iaitu kefahaman, iaitu berkaitan dengan ihsan terhadap ibu bapa. Tajuk kita pada waktu ini ya. Dan dia termasuk dalam pelajaran yang ke-9 tingkatan 4. Okey. Jadi dalam ihsan kepada ibu bapa itu ada 8 topik yang kita akan bincangkan sama-sama. Kita akan pergi satu demi satu agar pelajar dapat menguasai apakah fokus kepada tajuk ihsan kepada ibu bapa. Baik, Ustaz. Rasanya kita boleh teruskan ya. Silakan, Ustaz. Okey. Okey. Jadi ini adalah intisari ayat. Okey, ayatnya ialah berkaitan dengan surah Al-Luqman ayat 14 hingga 15. Okey. Mungkin saya boleh bacakan dia punya ini mungkin antara, kalau dalam surah Luqman ni biasanya dia ada nasihat Luqman kepada anak-anaknya, Ustaz. Ya. Nasihat Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim ini dia hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksud dia Azhar, artinya, dan kami telah memerintahkan manusia agar melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Itu arahan daripada Allah SWT melalui nasihat Luqmanul Hakim tadi kepada anaknya. Okey. Di mana ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah. Disebut dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, lemah, okey, kepayahan, okey. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam usia 2 tahun. Maknanya proses selain daripada susah payah, ibu juga menyusukan anaknya dalam keadaan, maknanya ialah zaman sekarang ni kan walaupun ada alternatif lain, tapi susu ibu masih menjadi alternatif yang sangat baik. Dan kalau kita tengok antara yang terbaik, minuman yang terbaik untuk anak pun dianjurkan. Kalau kita tanya, saya rasa pakar perubatan juga mengesahkan perkara yang sama. Benda tu maknanya semua orang tahu. Maka berssyukurlah kepadaku serta kepada kedua ibu bapa. Maknanya kepada Allah kita bersyukur dan kepada ibu bapa kita ucapkan terima kasih atas susah payah mereka menjaga kita daripada awal. Dan hanya kepada aku tempat kembali. Maknanya nak cerita kat sini bahawa bila kita berbuat baik ataupun sebaliknya, maka akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Adakah kita berbuat baik seperti yang dianjurkan ataupun tidak? Okey. Dan ayat yang ke-14, dan jika mereka
Okey, jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukanku suatu yang engkau tidak mengetahui, okey, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Maknanya antara lain selain daripada tapi rasanya ibu bapa tak itulah tak meminta mensyirikkan Allah, cuma mungkin ke arah benda-benda lain yang agak menyimpang daripada agama lah. Itu maknanya kalau mereka mendesak, maka kita dibolehkan supaya tidak mentaati mereka atas sebab-sebab tersebutlah. Okey. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Okey, dan turutlah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Ini antara intisari ataupun maksud ayat tadilah untuk renungan para pelajar dan juga kepada para penonton sekalian. Okey, jadi pertama yang perlu kita kuasai di sini ialah tuntutan. Intisari maknanya fokus ayat tersebut. Ayat 14 dan 15. Sebab dalam peperiksaan itu antara yang ditanya dalam peperiksaan ya Azhar. Okey, jadi oleh sebab itu kita dapat simpulkan di sini bahawa untuk intisari ayat 14 dan 15 surah Luqman dia ada 3 poin di sini. Okey. Jadi mungkin para pelajar boleh tahu, okey, yang pertama berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, berbuat baik, ihsan kepada ibu bapa. Kemudian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu bapa. Dua benda tu Anis kurli wali daika tadi. Okey. Yang pertama tadi berbuat baik kepada ibu bapa kerana ibu bapa lah yang bersusah payah. Wahnan ala wahnin. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Itu payah tu, wahnan ala wahnin. Maknanya di dalam kalau kita dengan tahu maknanya susah payahnya, sentiasa payahnya. Walaupun dalam keadaan 9 tahun 9 bulan, minta maafkan saya, 9 bulan, tetapi maknanya penuh dengan kepayahan. Okey. Jadi kalau ada para pelajar yang mak mereka tengah mengandung dan sebagainya atau mengandungkan adik dan sebagainya, tentulah kepayahan bagi mereka, nak tidur pun tak boleh, nak mengiring, nak sakit pinggang, sakit badan, kan. Itu antaralah. Sebab itu kalau kita amati betul-betul, itulah pengorbanan ibu yang tiada galang gantinya lagi. Betul Ustaz. Baik Ustaz, saya tengok dekat yang poin kedua, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu bapa. Sekiranya pelajar mungkin menjawab bersyukur kepada Allah tapi tidak disertakan terima kasih kepada ibu bapa, sedangkan kedua-duanya adalah intisari ayat daripada surah Luqman ayat 14 hingga 15. So adakah akan dikira markahnya ataupun ada pengurangan sekiranya tidak disertakan dua-dua sekali? Dia ikut format intisari, maknanya masih dikira sebagai markah sebab ada dinyatakan. Intisari ini maknanya poin ayat tersebut. Okey, jadi bila disebut bersyukur pada Allah, maknanya masih diberi markah lah, masih diterima. Okey. Jadi sebab itu bila pelajar, satu lagi apa yang pelajar kena tahu ialah maksud ayat lah. Itu topik ataupun fokus pertama yang mereka kena kuasai. Sebab kalau mereka tak tahu maksud ayat, sukar bagi mereka untuk menjawab intisari ayat. Dan yang terakhir ialah mentaati bapa selagi tidak bercanggah dengan syarak. Maknanya jika mereka mendesak ke arah yang melanggar ataupun menyimpang daripada syarak, maka kita diwajibkan tidak mentaati mereka. Tapi pada pandangan saya, ibu bapa kita insya-Allah dia akan membantu kita supaya terus berpegang kepada agama. Sebab susah sebenarnya Ustaz nak cari ibu bapa yang ajar anak dia supaya tidak jadi orang baik. Betul. Normally biasanya mesti ibu bapa dia nak anak dia jadi lebih baik daripada dia. Sebab susah payah itu menyebabkan mereka ingin menjadikan anak mereka yang baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat Azhar kesusah payahan mereka mengandungkan anak akan hilang bila anak itu lahir. Mereka akan rasa satu keseronokan, satu kesyukuran kepada Allah kerana dianugerahkan dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Itu dia. Baik Ustaz. Bila Ustaz sebut macam tu, saya teringat ada satu kata-kata daripada Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dia kata seorang ibu boleh ditahan dimaki oleh orang lain tetapi tidak oleh anak sendiri. Betul. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika, yang mana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan untuk hari ini seperti biasa kita akan belajar ataupun ulang kaji, dan subjek hari ini adalah pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Topiknya adalah ihsan terhadap ibu bapa, cikgu. Kan, tapi sebelum tu suka saya nak ingatkan, walau di mana pun anda berada, sentiasa budayakan norma baharu penjarakan fizikal 1 meter, kemudian pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Okey, jadi kita dah lihat tadi apakah pengorbanan ibu. Okey, dalam ayat 14 yang mana saya telah ringkaskan di sini ada dua, antaranya ialah hamalat ummuhu, maknanya mengandung. Okey, dan juga yang kedua wa fisaluhu fi amain, maknanya menyusukanlah. Dalam ayat itu maknanya menyusukan, itu antara pengorbanan ibu yang patut kita sanjungi. Okey. Jadi oleh sebab itu, okey, kita masuk kepada jasa pengorbanan ibu terhadap anak-anak. Yang tambah selain daripada itulah, itu yang pada peringkat permulaan. Jadi ni seterusnya kita tengok satu persatu, Azhar ya. Okey, yang pertama ialah menanggung kesakitan ketika mengandung dan melahirkannya. Kesakitan di situ maksudnya ibu akan sentiasa diduga dengan cobaan-cobaan lain lah, maknanya dari segi fizikal, dari segi emosi, dari segi semualah. Benda tu memang satu package lah. Kalau kita tengok Ustaz, ada yang first trimester, second trimester. Ya, betul. Dia bukan sekadar kita bawa baby, tapi sebenarnya package tu semuanya, emosi dan sebagainya. Okey. Kemudian sanggup mengorbankan harta benda supaya anak mendapat didikan yang sempurna. Mungkin kita nampak tadi di permulaan tadi pelajar mengatakan bahawa jasa-jasa ibu yang sentiasa mengalir daripada mula dilahirkan sampailah sekarang. Okey, sebab itu dia sanggup mengorbankan harta benda untuk menjadikan anak itu menjadi insan yang benar-benar dapat seperti yang diharapkan. Okey. Dan seterusnya ialah bersusah payah menyediakan makan dan minum dan pakaian. Banyak ni, makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang selesa. Ini antara benda-benda yang maknanya pengorbanan seorang ibu atau ayah kepada anak-anak dia. Dan yang keempat ialah ni, yang keempat ni. Ya, bersengkang mata, Azhar ya. Demi menjaga anak yang sakit. Itu dia. Ini saya dah lalui, cikgu. Ya, betul. Ataupun dalam arti kata lain, disanggup mengorbankan rehat mereka untuk keselesaan anak. Jadi ini antara pengorbanan. Sebenarnya ini sekadar 4 saja, jadi banyak lagi sebenarnya. Banyak kalau nak tulis tu kan. Tidak terhitung, tidak tertulis. Itu dia. Kan? Maknanya daripada kita celik mata sampai kita tidur balik, ketiga bayi contohnya penuh syarat dengan kasih sayang mereka. Itu dia. Baik, Ustaz, tadi saya tengok di awal-awal tadi Ustaz ada tulis ataupun dilampirkan juga di situ berkenaan dengan ada ayat hafazan. So adakah ayat ini dikira sebagai ayat hafazan juga untuk ayat surah Luqman ayat 14 hingga 15 Ustaz? Okey, terima kasih Azhar. Jadi hafazan tu ayat lain. Maknanya kita ambil surah Sajadah dan juga surah Yasin. Tingkatan 4 surah Yasin dan tingkatan 5 surah As-Sajadah. Baik Ustaz, nak tanyalah pelajar-pelajar kita ni sikit. Boleh tak? Boleh disilakan, silakan. Okey, itu dia jeng. Baik, nak tanya dengan pelajar-pelajar semula. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, ada tak siapa-siapa yang hafal ayat surah Luqman ayat 14 hingga 15? Ada tak? Ada yang hafal tak? Saya tak hafal. Saya tak hafal. Tak hafal. Tapi kami boleh baca tak, Kamil? Nak dengarlah kami baca. Ayat Luqman. Ayat 14 surah Luqman ayat 14 hingga 15. Ada buku teks tak? Ada. Okey, cuba baca Kamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya
summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu Baik, azim. sadaqallahu azim. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Ahmad Kamil atas bacaan. So kalau kita tengok daripada ayat ni tak sepatut tak wajib dihafal. Kan. So yang dihafal untuk tingkatan 5 adalah surah Sajadah macam Ustaz maklumkan tadi lah. Baik, terima kasih Kamil. Saja dengar bacaan Kamil tadi kan. Baik, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Azhar. Jadi sekarang ni ialah kewajipan anak pula. Tadi kita tengok apa kewajipan ibu bapa kepada anak. Sekarang ni kita anak. Okey. Jadi kalau boleh cuba Widat baca yang pertama Widat. Cuba. Okey, silakan. Boleh tengok tak Widat? Tak nampak. Tak nampak Tak Widat. nampak ya. Okey. Tak apalah kalau tak nampak saya bacakan ya. Okey. Saya baca boleh Ustaz? Boleh silakan Okey. Azhar. Baik, dia tulis mentaati kedua-dua ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Okey Widat, boleh bagi contoh tak mentaati yang pertama ni? Silakan Widat. Contohnya macam kalau ibu bapa minta tolong untuk sedia kain atau basuh pinggan ke, so kita ikut je cakap dia tanpa bagi alasan. Itu yang rutin lah, basuh pinggan, sedia baju. Okey. Selalu Widat buat ke Widat cakap suruh adik lah? Biasa saya buat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Widat. Okay. Baik Ustaz. Okay. Jadi itu yang pertama, itu antaranya lah. Maknanya mentaati kedua bapa ni, maknanya tak kisahlah basuh pinggan ke apa ke, at least maknanya kalau perintah ibu bapa kita kena akur, itu antara kita punya kewajipan sebagai ketaatan kita kepada kedua ibu bapa. Okey, yang kedua ialah ini yang penting, mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebab ini antara ciri-ciri anak yang soleh sentiasa mendoakan anak ataupun tadi mendoakan kepada ibu bapa. Maknanya boleh ibu bapa akan mendapat sehingga mati. Benda syafaat itu akan sehingga mati. Maknanya anak yang soleh mendoakan. Okey. Selain tak boleh dah kan. Ada 3 yang biasa kita dengar dalam hadis. Okey, yang ketiga ialah berkhidmat dan menjaga mereka ketika mereka sakit dan berusia. Ini sangat penting. Ketika mereka dalam keadaan lemah, kita jaga, kita layan mereka dengan baik kerana itu merupakan ihsan yang berpanjangan. Okey. Jadi saya je diingatkan kalau boleh mungkin kita selalu baca dalam buku dan sebagainya, tapi praktikalnya kalau boleh kena begitu. Sebab mesti diimplementasikan dalam sebab kehidupan. kadang-kadang ketika kita tidak berada dalam situasi itu mungkin kita rasa boleh, tapi bila saat ketiga benda itu berlaku, kita dah berkahwin, kita dah berkeluarga sendiri, kita dalam kedudukan yang baik, kadang-kadang kita lupa benda tu. Ini ingatan untuk diri saya dan juga mungkin para pelajar semua. Maksud saya juga Ustaz. Ya, Kadang-kadang kita baca dekat media sosial, kan ada akhbar, tiba-tiba ibu ditinggalkan tepi jalan, ayah ditinggalkan tepi jalan. So antara perintah ataupun kewajipan anak adalah berkhidmat kepada kedua ibu bapa, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Itu merupakan salah satu daripada ihsan kita, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Baik Ustaz. Okey, yang keempat, yang melaksanakan wasiat selepas kematian mereka. Ini sangat penting. Ini satu kewajipan. Kalau ada wasiat berkaitan mungkin bukan sekadar harta, tetapi mungkin wasiat perkara-perkara lain yang perlu kita laksanakan, kita kena laksanakan. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita bila mereka dah tiada, kita mengabaikan begitu saja. Ini satu benda yang kita kena ingat. Dan yang kelima ialah menunaikan amanah ibu bapa yang dipertanggungjawabkan kepada anak-anak. Contohnya macam para pelajar sekarang ni, apa amanah mak ayah kita? Boleh tak Amir Ghazi? Kita tanya Amir Ghazi. Silakan Amir Ghazi. Amir Ghazi. Apakah amanah ibu bapa yang dipertanggungjawabkan kepada Amir sekarang ni? Boleh kongsi dengan kita tak? Pada pendapat saya rasa yang amanah ibu bapa yang ada sekarang seperti menyediakan makan minum dengan rumah untuk duduk dalam. Maksud Ustaz ialah amanah mak ayah kepada anda, kepada Amir ni, apa dia? Sekarang ini. Sekarang. Oh, sekarang ini. Kalau amanah yang ibu bapa ada terhadap saya, seperti menyediakan kewangan untuk bersekolah, untuk makan minum apa semua tu. Belajar bersungguh-sungguh kan, supaya belajar bersungguh-sungguh. Lagi apa dia? Ke ada mak minta cari menantu?
Oh, belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Awal lagi. Dengar cakap guru kan. Itu antaranya lah yang biasalah semua ibu bapa akan berpesan begitulah kepada anak. Jadi seperti juga yang tadi, ini 5 ni maknanya sebahagian saja asas kan. Tapi yang penting ialah bila apa yang kita buat itu Azhar ya, mengembirakan mak dan ayah kita. Itu yang paling penting Ustaz. Ya. Apa saja yang kita buat mengembirakan. Okay, walaupun benda itu kecil, tapi kalau dia mengembirakan hatinya, itu satu maknanya perkara yang sangat berharga pada diri mereka sendiri. Okay? Sangat penting. Dan kita masuk kepada ni cara menghormati ibu bapa. Kita dah tengok apa tanggungjawab ibu dan ayah yang mereka dah laksanakan. Mereka dah laksanakan kepada kita. Yang selama ini orang kata without fail. Sentiasa. Okey. Dan kita juga dah dapat tahu apakah perkara yang perlu kita lakukan. Azhar, dan sekarang kita cara menghormati ibu bapa. Bagaimana cara? Antaranya lah, ini banyaklah. Antaranya yang pertama ialah melayan mereka dengan lemah lembut. Ini kalau dalam bentuk peperiksaan disebut sebagai respon terbuka. Okey. Respon terbuka maknanya pelajar boleh menjawab mana-mana yang relevan. Okey. Dan maknanya munasabah. Okey. So apa juga diterima selagi mana ia kena dengan soalan dan juga munasabah. Jadi maknanya pelajar kena mahirlah menentukan itu soalan respon terbuka atau respon tertutup. Itu sangat penting. Sebab kalau respon tertutup ni contohnya macam intisari ayat, itu respon tertutup tadi. Maksudnya lebih kepada kalau macam intisari ayat lebih kepada fakta kepada yang fakta, tak boleh diubah. Pengertian. Yang ini tak apa. Sebab itu kalau boleh pelajar kena fokus mana yang penting, mana yang mereka sudah belajar ni rasanya pada tingkatan 1, tingkatan 2 dengan mana-mana kuliah kan, mana-mana kebesaran Islam. Memang penceramah selalu menganjurkan cara menghormati ibu bapa. Okey. Kemudian tidak memasuki bilik mereka tanpa izin. Ini penting. Bukan sebab dulu masa kecil mungkin tak ada masalah, tapi bila kita dah dewasa ini sangat penting supaya kita dapat menjaga privasi ibu bapa kita. Okey, ini sangat penting. Dan seterusnya ialah berjalan di hadapan ibu bapa dengan sopan. Sopan ni maknanya kita boleh takrifkan tidak melampaui batas ataupun dalam keadaan yang tidak beradab, tidak beradab. Kalau masyarakat Melayu kita macam tunjuk sedikit kan, itu maknanya okey. Tapi bila tunduk ni itu masyarakat Melayu saja, masyarakat lain dia ikutlah dia punya macam mana kalau suasana. Suasana. Okey. Cuma masa saya kecil-kecil saya memang dilarang berjalan di hadapan orang tua. Kalau boleh kita kena belakang jalan sebab itu salah satu daripada aspek menghormati mereka lah. Macam kita pun sekarang ni kalau kita dalam majlis ke kan, kalau boleh kita elakkan berjalan di hadapan yang boleh mengganggu majlis dan sebagainya. Itu antara beberapa yang kalau saya dulu Ustaz, satu kena berjalan belakang tu lah. Lagi satu kalau kecil-kecil ayah tak bagi duduk dengan orang tua-tua bersembang. Ya, betul. Kan. Kau budak lagi kan. Ya, betul. Maknanya tak boleh kena duduk jauh-jauh sikitlah kan. Maknanya tidak boleh jaga tepi lah gitu. Kita kena pastikan benda tu tidak berlaku Okey, dan yang terakhir makan bersama ibu bapa dengan beradab. Ini sangat penting. Beradab ni maknanya dalam situasi yang harmoni. Bagi ayah mak kita ambil makanan dulu, antaranya lah ambil yang terdekat daripada kita. Ataupun mungkin kita yang bubuhkan makanan. Itu sangat baik ini Azhar sangat baik untuk kita. Itu salah satu cara lah kita layan mereka, serve mereka. Sebab dulu masa kita bayi kanak-kanak mereka yang buatkan susu, mereka buat ni tukar lampin kan. Jadi kita sekarang dulu ni menangis je Ustaz, menangis semua settle. Terus bangun kan, menangis je terus bangun terus. Baik, nak tanya juga Amir Ghazi pernah tak bubuhkan makanan untuk mak? Selalu mak yang serve makanan ni ke Amir Ghazi yang serve makanan untuk mak dengan ayah? Selalunya lah mak ayah yang sediakan makanan, tapi kadang-kadang saya pun masak juga untuk satu keluarga. Wow, Amir Ghazi pandai masak Oh, pandai. Wah. Nanti boleh rasa kat rumah dia Ustaz. Kena pergi ni rumah dia. Ya, baik, betul. Terima kasih Amir Ghazi. Baik Ustaz, kita dah tahu berkenaan dengan cara menghormati ibu bapa dan saya kena percaya kejap lagi Ustaz akan sambung berkenaan dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa pula Ustaz. So, kita nak berhenti rehat seketika kepada anda semua. Get ready pen dan juga buku catatan kita nak catat selepas ini. Terus kekal di Road to Success SPM 2021. Didik TV
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Helmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan cara menghormati ibu bapa, Ustaz, yang mana adab-adab kita sebagai anak kepada ibu bapa kita perlu kita jaga. Dan sekarang kita nak sambung, Ustaz. Silakan, Ustaz. Okey, tadi kita dapat lihat cara menghormati ibu bapa. Sekarang ni cara berbuat baik. Apa beza menghormati dengan berbuat baik? Itu ada beza tu. Ya. Menghormati mungkin ketika bersama mereka. Macam ketika tadi itulah, cara berhadapan jalannya, makannya. Itu hormat. Ya. Kan, ketika kita bersama mereka. Cara buat baik ni mungkin kita berada di tempat lain. Kita dah bekerja, berpisah tempat tinggal bersama lain. Kita dengan keluarga kita kan. Ya. Jadi kita tengok cara buat baik kepada ibu bapa bila kita dah dewasa mungkin. Pertama, menjaga segala perbuatan perturan dari penyakiti hati mereka. Ya. Maknanya kalau misalnya kata yang paling mudah sekarang ni ketika kita menelefon ibu bapa, okey, pastikan dengan bahasa yang paling baiklah. Yeah. Kerana itu sebahagian daripada adab. Dalam Al-Quran pun disebut fala taqul lahum uff. Okey. Ataupun dalam bahasa kita Kan. ataupun kejap. Itu Tapi pun kalau kita tengok, Ustaz, dalam surah Al-Isra yang Ustaz sebut tadi pun digunakan huruf fa kan, paling lembut juga. Ya, betul. So Allah tak gunakan ha kan. Ya, betul. Tak sebut kan. Maknanya tu apa lagi? Apa lagi? Kan. Off itu pun paling lembut pun tak boleh. Maknanya kalau orang kita lah, orang masyarakat Malaysia biasa dia tak guna off, mungkin dia guna gitu kan. Itu antaranya. Mak ni kan macam tu kan selalu. Allah lah gitu kan. Jadi maknanya itu pun dilarang. Okey. Yang seterusnya ialah berhubung dan bertanya khabar. Walaupun jauh tetapi sekarang dari segi komunikasi tak ada masalah. Kita mungkin WhatsApp, kita mungkin telefon dan sebagainya. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Menziarah ibu bapa jika tinggal berasingan. Mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali ikut kesempatan. Yang penting mesti ada menziarahi mereka. Cuma kalau macam sekarang ni dalam fasa pandemik kita tak boleh nak ziarah kan. So kita balik kepada awal tadi Ustaz kata tanya khabar, video call dan sebagainya. Video call meet dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya ialah bersedia untuk membantu ibu bapa sewaktu ditimpa kesakitan dan kesusahan. Okey, dapat telefon mak sakit, ayah sakit atau demam, kita terus cuba ziarahi mereka. Kerana itu adalah perkara yang sepatutnya kita buat. Kan kalau kita dulu sebut Azhar sebut tadi kan, nangis saja mak terus bangun, tengok apa cek apa masalah, mungkin kecing dan sebagainya. Okey. Jadi tahu je sakit, sekarang ni kita kena terus ziarahi mereka. Ini antara beza antara menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Macam kedua ni, Ustaz, adakah ianya dikira sebagai respon terbuka ataupun boleh mesti dijawab dengan jawapan-jawapan yang ada ni sahaja? Pun sama, boleh. Respon terbuka juga. Maknanya bukan sekadar ini fakta dia, mungkin berbagai lagi. Contohnya ialah kita berbuat baik dengan sahabat ibu ayah kita juga, itu perkara berbuat baik. Okay. Kemudian menjaga maruah. Menjaga maruah maknanya supaya tidak menjadi fitnah. Contoh, bila kita berbuat satu perkara yang mengaibkan, kan nama ibu bapa kita pun terbab itu anak siapa tu? Anak si fulan, anak si fulan. Itu antara perkara ketika kena jaga jugalah. Sangat penting kan? Baik, Ustaz. Okey. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan kalau kita tengok di sini, apa yang kita buat tadi, sama ada menghormati ataupun kita berbuat baik, dia ada kelebihan. Itu termasuk dalam ihsan tadi, Azhar ya. Jadi mungkin kita boleh minta siapa ya, Widat kot ya. Silakan. Apa kelebihan berlaku ihsan kepada ibu bapa? Yang Widat tahulah sekarang ni contohnya kan. Kalau Widat berbuat baik kepada ibu bapa, apa kelebihan dia? Mungkin yang pertama, mudah mak ayah atau ayah kita bagi sesuatu bila kita nak. Itu antara satu perkara juga. Mak akan kan? suka masak makanan favourite. Macam tu. Boleh kongsi Widat. Silakan, Widat. Pada pendapat saya, kalau kita buat baik pada ibu bapa, kita boleh dapat keberkatan dan kesejahteraan daripada ibu bapa. Itu paling baik. Okay? Kita pernah sebut keberkatan ialah kebaikan yang berpanjangan. Okey, maknanya bukan sekadar itu saja, berpanjangan, redha. Sebab redha Allah berkaitan dengan redha ibu bapa. Okey. Dia tengok jawapan macam ni. Dikasihi Allah. Perkataan tadilah, alhamdulillah, dikasihi Allah dan Rasul, disayangi oleh ahli keluarga. Ini yang mesti kita dapat. Bila kita buat baik kepada ibu bapa, kita akan dikasihi Allah dan sebagainya. Okey, yang kedua kita tengok, hidup sentiasa tenang.
Dia sebut didekati Allah. Tenang tu sangat penting. Ya. Kadang-kadang kita rasa kita cukup segala-galanya. Okey, kereta besar, rumah besar tapi kita tidak ketenangan. Mungkin kita ada berbuat derhaka kepada ibu bapa. Ya. Itu sangat penting. Sebab bila berkaitan dengan hati ni, dia tidak boleh dijual dengan wang ringgit, ditukar ganti dengan wang ringgit dan sebagainya, pangkat dan sebagainya. Okey, sebab itu kita lihat kadang-kadang ada orang yang hidup sederhana tetapi dia ada ketenangan. Sebab itulah tadi diberkati kerana apa yang mereka lalui sepanjang kehidupan mereka itu sejajar dengan keredaan Allah Taala, kehendak Allah SWT. Okey, seterusnya Azhar, sentiasa dikurniakan atas tala ejen ni. Okey, dikurniakan rezeki yang baik. Sebab bila kita jaga ayah kita, mak kita, insya-Allah Allah Taala akan beri rezeki yang berlimpah ruah. Rezeki itu bukan sekadar wang ringgit, tetapi mungkin kesihatan, ketenangan tadi, dihindari dari musibah, ditinggali daripada musibah, okey, keluarga yang baik, okey, dipermudahkan urusan, itu sangat penting. Kadang orang lain buat 2-3 kali, minta 2-3 kali. Tapi kita dengan sebab kita berbaik kepada ibu bapa, sekali kita minta, sekali kita mohon, apa-apalah, mungkin pekerjaan, mungkin sambung belajar ni lepas ni adik-adik kita. Mudah Allah Taala akan. Memang cerita benar ni berlaku kepada rakan saya, okey, di mana anak dia peperiksaan SPM tetapi terpaksa menjaga ibunya sakit. Jadi persediaannya biasa-biasa saja, tetapi alhamdulillah walaupun biasa-biasa saja dia dapat menyambung pelajaran tu dengan beasiswa dan sebagainya. Itu satu rezeki Zahar yang kita tak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Maksudnya bukan sekadar wang ringgit macam Ustaz sebut tadi. So dalam segenap aspek lah kan. Betul. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan anak kita. Dia satu juga lagi contohnya kalau pelajar lah, mungkin cikgu terangkan sekali dia dah boleh faham dan melekat kat kepala. Itu juga salah satu daripada kurniaan Allah Taala rezeki, kan? Okey. Dan yang seterusnya ialah sentiasa dipermudahkan segala urusan yang kita sebut tadilah. Okey, kita tengok pula sekiranya benda itu tidak dilakukan okey. Yang pertama, dibenci dan dilaknat oleh Allah Taala, hidup tidak berkat dan jauh daripada rahmat Allah. Yang kita tak sukalah. Okey, bila kita jauh daripada rahmat dan keberkatan tadi, maknanya kita tidak akan ada ketenangan, tidak ada maknanya serba-serbi dalam keadaan resah dan sebagainya lah. Ini benda ni sebab berkaitan dengan hati kena ingat betul-betul Dan seterusnya ialah disempitkan rezeki dan urusan hidup di dunia. Rezeki kita sempit, payah, okey, urusan jadi payah, itu antara asbab. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni susah nak faham dan sebagainya, cuba koreksi. Mungkin kita ada berbuat salah kepada kedua ibu bapa kita. Itu sangat penting. Itu yang paling mudah lah Zahaya untuk kita hadapi sekarang ni. Baik. Okey. Dan yang terakhir ialah disegerakan balasan atas anak yang mengabaikan tanggungjawab. Ini maknanya bahasa zaman sekarang Allah tanya bayar cash. Bayar cash. On the spot bayar cash. Maknanya kalau kita tak menghormati ibu bapa, mungkin anak kita esok tidak menghormati kita. Itu dikatakan di dunia lagi Allah Taala beri balasan, tak payah pergi ke akhirat. Nauzubillah, mudah-mudahan. Ataupun pepatah orang putih kata Ustaz, what you give, you get back more than what you give. Betul. Hebat. Okay. Jadi benda tu memang kena jadi ingatan mungkin kita tak, bukan sekarang, mungkin bila kita dah berkeluarga dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang pelajar-pelajar kena ingat selalu. Okay. Dan ketika menjawab persoalan nanti, di samping jawapan yang sedia ada ni, mereka juga boleh menggunakan jawapan mereka dengan syarat munasabah dan relevan. Berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Itu dia. Baik, insya-Allah. So kita dapat belajar sedikit sebanyak berkenaan dengan kelebihan dan juga kekurangan ataupun balasan kepada mereka yang tidak patuh. Tambah-tambah ini Ustaz, kalau kita tengok ada juga, saya cakap untuk saya jugalah. Kadang-kadang anak muda suka main games. Games yang tak ada button pause. So kalau yang tengok tu faham-faham lah kan. Game tak ada button pause. Kadang-kadang bila mak panggil, Azhar, pergi kedai hijab. Kita berkata, mak suruhlah adik. Kan? Betul. Sebab tak boleh pause ni kalau tak kena AFK. Dilang, dia tercabut dah. Itu yang senyum tu tahulah tu kan. Tu. Kamel senyum tu. Baik Ustaz. Apa nama tadi dia orang ada kata Ustaz pada maklumkan yang mana ayat hafazan adalah surah Sajadah untuk bagi tingkatan 5 yang mana mereka wajib untuk hafal. Kita nak tanya, adakah ini pelajar tingkatan 4 Ustaz? Tingkatan 4 ada, tingkatan 5 ada. Okey, siapa pelajar tingkatan 5? Saya. Husna dah hafal ke surah Sajadah? Tak habis hafal lagi, tapi adalah sikit. Adalah sikit. Okay, baru kita nak test tapi tak apalah Ustaz. Okey Ustaz, kita nak teruskan Ustaz. Okey, kita teruskan. Terima kasih Ustaz. Okey.
Ada persoalan sini. Yep. Okey, mungkin kita boleh minta jawapan pelajar. Okey, jadi kita pada sekarang ni, bagaimanakah cara seorang anak untuk dapat terus berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Sekarang ni kalau mak ayah dah ada lagi, alhamdulillah lah. Isunya kalau mak ayah dah tak ada, dah meninggal dunia, tapi kita, Macam mana nak berbakti? Ya, Ustaz? macam mana kita nak berbakti? Ya. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa yang nak jawab? Raja Afrin boleh jawab tak? Tadi Raja Afrin nak jawab tapi tak disuruhkan. Okey. Cara untuk kita berbakti kepada bapa yang telah meninggal dunia. Mak ayah ada lagi kan, Raja Afrin? Mak ayah ada lagi kan? Alhamdulillah. Cuba imaginekan, bayangkan kalau mak ayah dah tak ada, bagaimana cara kita berbakti? Kalau mak ayah ada senang. Ni kalau mak ayah tak ada. Mendoakan supaya kita punya amalan ataupun pahala kita dapat pergi dekat ibu bapa. Okey, alhamdulillah, itu antaranya lah. Ya. Doa anak yang soleh, mendoakan ibu bapa, maknanya sentiasa tidak akan terputus. Baik, kalau kita tengok macam Ustaz sebut tu, itu sebahagian daripada hadis Ustaz. Ya. Yang mana digariskan ada 3, doa anak yang saleh, sedekah jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. So apa yang belajar kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat yang takkan putus-putus walaupun kita dah meninggal dunia. Baik Ustaz, masa sangat-sangat mencemburui kita. Saya sebenarnya sangat-sangat rasa tak cukup, rasa nak belajar lagi dengan Ustaz berkenaan dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, tapi apakan daya, masa mencemburui kita. Tapi Ustaz, mungkin kita nak dengar rumusan ataupun khulasah daripada Ustaz kepada penonton dan juga pelajar-pelajar kita yang berada di Google Meet berkenaan dengan subjek yang kita belajar hari ini, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, dan topik kita adalah ihsan terhadap ibu bapa. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Azhar. Jadi khulasa ataupun kesimpulan kita pada waktu ini ialah pertama, ketika mak ataupun ayah kita masih hidup, gunakanlah peluang yang ada itu untuk kita berbakti kepada mereka. Berbakti itu mungkin dalam erti kata yang lagi luas yang kita faham ialah apa-apa saja yang boleh menggembirakan hati mereka, itu boleh dianggap sebagai berbakti. Maknanya kalau kita rasa kita boleh membantu mereka dari segi kewangan, silakan. Kita boleh kata orang tu menaikkan wasiat ke ataupun menziarahi ketika sakit, tak sakit pun kita ziarah. Tak apalah, yang penting berbakti dalam situasi yang mana boleh menjadikan mereka itu bergembira dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau boleh waktu-waktu begini kita jadi seperti salafus saleh ataupun ulama-ulama dulu ataupun tokoh-tokoh hebat, contohnya kata kisah Uwais Qarni. Uwais Qarni antara contoh yang mana berbakti kepada ibunya Ustaz. Ibunya. Dalam keadaan yang dalam cerita tu dinyatakan sebagai sanggup memikul ibunya. Itu dia. Dan kalau kita tengok, saya kena percaya Ustaz bila sebut pasal Uwais Al-Qarni, semua orang tahu berkenaan dengan cerita Uwais Al-Qarni yang tidak didendangkan di dunia tapi sangat popular di atas sana kan, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak Ustaz Ayub Muhammad Ali kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan juga rakan-rakan kita di Google Meet. Terima kasih banyak kerana sudi pada hari ini teman saya tak keseorangan kan untuk belajar bersama dengan Ustaz Ayub, dan juga kepada anda yang berada di rumah. InsyaAllah sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Terus setia bersama kami di Road to Success SPM 2021. All the best for exam untuk peperiksaan, insyaAllah. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syaula Idris, ibu kepada Raja Afrin Zulaika binti Raja Hasan Syahmi. Harapan saya untuk beliau yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini adalah agar beliau dapat menduduki dengan tenang dan memperolehi kecemerlangan dalam keputusan tersebut yang membawa beliau untuk meneruskan pengajian di universiti dan seterusnya menjadikan beliau seorang yang solehah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jimmy Nur bin Ramli, bapa kepada Ahmad Kamil, dan ia telah berkenaan dengan harapan SPM pada tahun ini. Harapan saya adalah agar beliau berjaya untuk mendapatkan keputusan yang baik, dan juga bukan itu saja, akhlak
yang mulia dan juga budi pekerti yang baik datang sekali dengan ilmu yang telah dipelajari, agar pada satu hari nanti dengan segala yang benda yang dipelajari tersebut, ya, apa yang pengalaman yang didapati tersebut dan juga seiring dengan akhlak dengan budi pekerti yang baik, dia dapat menyumbangkan dengan apa-apa sumbangan yang baik kepada masyarakat dan juga kepada negara.